Rangkuman Spotlight hari ini. Kira melancarkan program rujukan member to member. Rombakan kabinet, muka baharu, bertukar portfolio dan kementerian baharu. JKOM kini diselia Kementerian Komunikasi menurut Fahmi. Pengasas pencetak haraka di ICU, PAS diharap bayar hutang segera. Kes Sulu, hari penting buat Malaysia, tanpa diheret ke mahkamah. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 18 Disember 2023. Kita mulakan dengan segmen Tangkis Fitnah. Dakwaan subsidi diesel dihapuskan mulai Januari 2024 tidak benar menurut KPDN. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosaran Hidup KPDN pada 13 Disember menafikan dakwaan di media sosial yang kononnya subsidi diesel akan dihapuskan bagi penggunaan kenderaan bermula 1 Januari depan. KPDN dalam kenyataan menegaskan dakwaan itu tidak benar dan sebaliknya kementerian itu sedang melaksanakan projek rintis bagi melihat keberkesanan sistem fleet card dan sistem My Subsidi diesel melibatkan 6 syarikat yang menerima kuota bagi skid tank yang akan tamat tempoh pada 14 Januari 2024. Menurut kenyataan itu, projek rentis berkenaan sama sekali tidak melibatkan pengguna kenderaan diesel individu. Proses pengujian ini perlu dilaksanakan bagi melihat kecekapan sistem yang dibangunkan agar ia benar-benar menepati spesifikasi dan matlamat penyasaran semula subsidi diesel seperti mana yang dirancang. KPDM berharap agar tidak ada mana-mana pihak menghebahkan sesuatu perkara yang tidak jelas dan boleh mengelirukan orang ramai. Dalam masa yang sama, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil turut tampil mengeluarkan kenyataan menafikan dakwaan tersebut. Bacakan imej yang disebar luas melalui Facebook dan saya juga difahamkan melalui WhatsApp yang katanya kononnya bermula 1 Januari 2024 seluruh stesen minyak akan dihapus subsidi bagi pengguna kenderaan isian diesel. Untuk mendapat subsidi haruslah dengan menggunakan fleet card. Untuk maklumat lanjut, sekian-sekian. Jadi saya telah bawa perkara ini kepada perhatian Menteri KPDN yang baru, Yang Berhormat Datuk Armizan, dan KPDN semalam telah menerbitkan satu kenyataan yang menyanggah apa yang sedang tular dalam media sosial dan terbukti sebaran itu adalah fitnah. Berita selanjutnya dalam segmen Buletin Keadilan. Kira melancarkan program rujukan member to member. Pada 8 Disember lalu, Pengerusi Koperasi Keadilan Berhad Saudari Ryan Abdul Rahim telah mengeluarkan kenyataan media berkenaan program insentif member to member. Menurut beliau, ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Majlis Makan Malam Koperasi Keadilan Berhad Kira baru-baru ini menegaskan bahawa gerakan koperasi merupakan satu kaedah untuk merakyatkan ekonomi negara dan mengurangkan kebergantungan kepada kejayaan pelabur dan syarikat besar. Sehubungan dengan itu, Kira akan memberi tumpuan khusus untuk mendaftarkan lebih ramai ahli dan meningkatkan penjualan syek koperasi. Semasa menyampaikan ucapan di Kongres Nasional Tahunan Keadilan 2023, Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli telah mengumumkan sebuah insentif baharu iaitu program rujukan Kira member to member sebagai usaha untuk menggalakkan lebih ramai anggota keadilan menyertai Kira. Melalui program member to member ini, ahli Kira yang berjaya mendaftarkan rakan mereka sebagai ahli baru, Kira akan mendapat insentif syek koperasi bernilai RM10. Untuk sementara waktu, permohonan insentif member to member ini akan diproses secara manual sementara Kira menjalankan proses kemaskini terhadap aplikasi atas talian Kira. Pihak ahli lembaga percaya bahawa setiap ahli Kira mampu menjadi ejen terbaik dalam membantu mempromosikan Kira kepada masyarakat umum. Pada masa yang sama, program member to member ini adalah peluang eksklusif untuk ahli Kira menjana pendapatan tambahan. Bagi anggota keadilan yang belum berdaftar dengan Kira, anda boleh memuat turun aplikasi Kira di Google Play Store atau Apple Store dan daftar akaun secara percuma. Anda hanya perlu membayar yuran pendaftaran sebanyak RM10 dan membeli modal share dengan nilai minimum RM100. Nama saya Samaluddin bin Muhammad Zaidi.
merupakan mahasiswa daripada Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology ataupun lebih mudahnya dikenali sebagai UniKL MIT. Mengapa SNM ataupun Rakan Muda ini perlu diteruskan? Pertama, kerana Rakan Muda merupakan salah satu platform yang penting untuk belia dan juga di antara belia dan juga Kementerian Belia dan Sukan dalam menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga memberikan impak yang penuh kepada belia-belia di luar sana. Dan juga khususnya di peringkat IPT, kami sangat-sangat mengalu-alukan aktiviti-aktiviti daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada IPT-IPT di seluruh Malaysia. Antara program-program yang rapat dengan saya adalah pertama Anugerah Rakan Muda, Anugerah Perdana Rakan Muda atau ARPM. Sebab kita tahu ARPM ni dia ada peringkat-peringkat dia daripada peringkat gangsa, peringkat perak dan juga peringkat emas. Dan alhamdulillah setiap portfolio peringkat-peringkat ni sebenarnya banyak kenangan dan juga ceritanya. Macam daripada peringkat gangsa, kita nak kerja aktiviti macam mana sampailah ke peringkat emas. Harapan saya untuk Rakan Muda, pertama kita berharap bahawa Rakan Muda ini terus menerima idea-idea baru di luar sana kerana kita nak pastikan Rakan Muda ini terus menjadi relevan dan juga menjadi salah satu platform yang baik untuk belia-belia ataupun siswa-siswi di luar sana melaksanakan aktiviti, menyertai program-program dan juga orang kata menjadi salah satu batu loncatan untuk siswa dan siswi kita mempelajari lagi banyak perkara dari segi aspek kepimpinan, kesukarelawanan, kebajikan dan juga pengurusan organisasi. Berita seterusnya dalam segmen Buletin Kerajaan Perpaduan. Rombakan Kabinet muka baharu bertukar portfolio dan kementerian baru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan Kabinet di bangunan Perdana Putra pada 12 Disember lepas. Beliau mengumumkan pelantikan 5 orang menteri dan timbalan menteri termasuk 4 muka baru dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Antara muka baru yang diperkenalkan ialah Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Sumber Manusia, Steven Sim Chi Keong, Menteri Digital, Gobind Singh Dio, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Ramanan Ramakrishnan, Timbalan Menteri Pendidikan, Wong Kah-Woh, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan. Selain daripada itu, terdapat juga pertukaran portfolio di kalangan menteri dan timbalan menteri antaranya Datuk Seri Muhammad Hassan dari Menteri Pertahanan ke Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dari Menteri Pendidikan Tinggi ke Menteri Pertahanan, Dr. Zaliha Mustafa dari Menteri Kesihatan ke Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan, Datuk Armizan Muhammad Ali dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas ke Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Lim Hui Ying dari Timbalan Menteri Pendidikan ke Timbalan Menteri Kewangan, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dari Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan ke Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Gaya Guna Awam, Datuk Atto Joseph Kurup dari Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ke Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Aiman Atirah Sabu dari Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ke Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Ahmad Maslan dari Timbalan Menteri Kewangan ke Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Muhammad Yusof Adal dari Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ke Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dari Menteri Luar Negeri ke Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa Muhammad Yunus Sakmud dari Timbalan Menteri Sumber Manusia ke Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, K. Saraswati dari Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ke Timbalan Menteri Perpaduan, Datuk Chan Fong Hin dari Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ke Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi, dan Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad dari Timbalan Menteri Kerja Raya ke Timbalan Menteri Sumber Manusia. Sehubungan itu, Perdana Menteri turut mengumumkan beberapa kementerian baharu seperti Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam yang diterajui oleh Timbalan Perdana Menteri 2, Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah dan Sarawak, Timbalan Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diterajui oleh Nik Nazmi Nik Ahmad,
Timbalan Menterinya Datuk Seri Huang Tong Si, Kementerian Komunikasi diterajui oleh Ahmad Fahmi Muhammad Fazil dan timbalannya Teo Ni Ching, dan Kementerian Digital diterajui oleh Govind Singh Dio, timbalannya Datuk Uga Anak Kumbung. Semua 5 menteri dan timbalan menteri baharu Persekutuan selesai mengangkat sumpah jawatan dan setia sumpah simpan rahsia di hadapan Yang di-Perdana Agong Al-Sultan Abdul Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara pada jam 3 petang 12 Disember lalu. Berita seterusnya, JKOM kini diselia Kementerian Komunikasi menurut Fahmi. Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM yang sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri kini diselia Kementerian Komunikasi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Disember lalu, susulan rombakan Kabinet dan perubahan fungsi beberapa kementerian. Selain JKOM, katanya, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia atau bernama Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPPTAR, Jabatan Penerangan Japan, Jabatan Penyiaran, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan My Creative Venture dikekalkan di bawah Kementerian Komunikasi. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, MNIC Berhad dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi akan dipindahkan ke Kementerian Digital yang diketuai menterinya merangkap Ahli Parlimen Damansara Govind Singh Dio. Mengenai Kementerian Digital, Fahmi berkata kementerian itu akan ditempatkan di Menara Usahawan manakala perbincangan mengenai proses pembentukan kementerian itu sedang berjalan dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali. Ditanya mengenai status pelantikan Ketua Pengarah baru JKOM, Fahmi menjelaskan beliau belum sempat bertemu dengan agensi berkenaan dan meminta diberikan masa dan ruang kepada pihak JKOM untuk memberi taklimat sebelum beliau memberi perkembangan lanjut. Berita selanjutnya, 10 fokus utama Mustafa di KPT. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi KPT Datuk Mustafa Sakmud menggariskan 10 fokus utama yang akan dilaksanakan termasuklah memperkasakan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational Malaysia TVET merentasi 12 kementerian. Menerusi kenyataan, Mustafa berkata beliau juga akan memperkenalkan inisiatif Jejak TVET Madani. Kata beliau, inisiatif ini akan menonjolkan graduan institusi pengajian tinggi IPT berbakat besar dalam perusahaan dan merealisasi hasil inovasi IPT di pasar secara komersial. Tambah beliau, kesedaran kesihatan mental akan terus dipromosikan selain memperkasa kekuatan emosi dan spiritual pelajar. Selain itu, pelajar dari keluarga miskin tegar dan pedalaman akan dibimbing oleh kementerian bagi memastikan mereka dapat menamatkan pengajian mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Ujar Mustafa, ketidakpadanan pekerjaan yang mengakibatkan guna tenaga tidak penuh turut diberi perhatian. Beliau turut mengatakan bahawa sinergi antara akademik dan industri dalam mencapai objektif Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030, Ekonomi Madani, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga NETR dan Kerangka Ekonomi Madani dengan mendasari silibus akademik yang mengutamakan pendedahan industri sebenar akan diperkasakan. Beliau juga Ahli Parlimen Sepanggar Sabah berkata akan meneruskan komitmen dan jalankan amanah sebaik mungkin di KPT bawah pimpinan Menteri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Rakan muda, oh yeah. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Berita selanjutnya dalam Buletin Rakyat. Pengasas pencetak haraka di ICU, PAS diharap bayar hutang segera. PAS diharap segera melunaskan hutangnya kepada syarikat bekas pencetak haraka setelah mahkamah memutuskan supaya berbuat demikian.
Hal ini kerana pengasas syarikat Angkatan Edaran Enterprise Sendirian Berhad dan NAJ Press Resources Malaysia Sendirian Berhad, Azlan Jan berdepan keadaan kritikal dan dirawat di hospital, kata pengurus Nash Press Resources Hussein Jan. Menurutnya, peguam mereka sudah menghantar notis perintah dan penghakiman bawah aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 bertarikh 5 Disember 2023. Jelasnya, notis tersebut antara lain menuntut defendant-defendant menjelaskan dan membayar amaun penghakiman termasuk kos faedah peguam cara bagi pihak plaintiff. Beliau turut menuntut supaya PAS mempunyai sikap iman dan ihsan untuk membayar hutang cetak harakah, lebih-lebih lagi dalam keadaan pengasas dua syarikat iaitu saudara Azlan Jan berdepan dengan tahap kesihatan yang kritikal. Keadaan saudara Azlan kini dilaporkan semakin baik dengan pemantauan rapi pihak hospital selepas kembali sedar daripada koma. Sebelum ini, Malaysia kini pada 5 Disember lalu melaporkan bekas pencetak harakah memperoleh penghakiman terus yang mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak RM656,023.69. Seterusnya, kes hulu hari penting buat Malaysia, Stampa diheret ke mahkamah. Pada 11 Disember lalu, Menteri Azalina Osman Said menyifatkan hari tersebut sebagai hari yang penting buat Malaysia apabila Gonzalo Stampa akan dituduh di Mahkamah Tinggi Madrid, Spanyol. Stampa merupakan penimbang tara yang menganugerahkan pampasan sebanyak $14.9 bilion Amerika bersamaan RM62.59 bilion daripada Malaysia kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Solo. Azalina berkata Stampa berdepan pertuduhan serius menghina mahkamah dan amalan profesional tidak layak oleh pendakwa awam Sepanyol dan Malaysia kerana beberapa kali mengendahkan keputusan Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid. Menurut Azalina, Stampa telah diberitahu berulang kali bahawa dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara, akan tetapi dia masih memutuskan dan memberikan anugerah penimbang tara selepas berpindah kerusi ke Paris. Dia telah dibayar sebanyak $2.5 juta Amerika untuk keputusan itu. Dalam kenyataan di media sosialnya, Azalina berkata, pertuduhan jenayah terhadap Stampa akan menjadi permulaan keadilan kepada 32 juta rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sebenar dalam anugerah penipuan bernilai $14.9 bilion Amerika itu. Berita selanjutnya, kadar gaji pekerja wanita lebih rendah berbanding lelaki. Kadar gaji pekerja wanita di negara ini didapati lebih rendah berbanding lelaki menerusi laporan Indeks Jurang Gender Malaysia MGGI 2022 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pekerja wanita menerima gaji sebanyak RM66.67 bagi setiap RM100 gaji serta upah yang diterima pekerja lelaki menerusi sub-indeks peluang dan penyertaan ekonomi. Malah menurutnya, jumlah anggaran pendapatan yang diperoleh pekerja wanita menerusi bancian itu hanya RM42,080 per tahun, manakala lelaki RM63,117 per tahun. Namun bagi sub-indeks pencapaian pendidikan, wanita telah melebihi lelaki dengan skor 1.067. Kadar enrolment di peringkat rendah dan menengah bagi perempuan secara konsisten adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Pada 2022, kadar enrolment kasar bagi perempuan di peringkat rendah dan menengah masing-masing ialah 98.8% serta 94.9%. Di peringkat tertiary, wanita merekodkan 49.5% mengatasi lelaki, di mana pencapaian ini menunjukkan komitmen negara dalam menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti tinggi. Ujarnya lagi, bagi sub-indeks penguasaan politik pula merekodkan skor terendah iaitu 10.2% yang menunjukkan terdapat potensi peningkatan perwakilan dan pemerkasaan wanita dalam bidang politik. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum berakhir, saya ingin memberi serangkap pantun. 4 putera memikat kenari dari Pontian ke Surabaya. Selembut sutera ibaratnya diri, menghayun buayan menggoncang dunia. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.
muda.